Soalan kuantitatif 3. Jadual di bawah menunjukkan jumlah keluaran. So, jumlah keluaran itu TP, total product. Okay, so total product dekat sini dia sebenarnya merujukkan keluaran. Quantity output lah. Okay, dan cost shoot. Cost shoot dekat sini dia tulis MC. MC bahasa English tu panggil apa? Marginal cost. Yes, okay, marginal cost. Okay, dan marginal cost, inilah MC dah. Okay, bagi sebuah firma. Jadi dekat sini, dia hanya bagi Q, dia hanya bagi MC. Hanya dua info saja yang kita dapat. Okay, kita cuba tengok pada output SIFA. Okay, memang MC dia adalah dash lah. Okay, so kita dapati bahawa output kita semakin meningkat. Cuba tengok MC. Okay, kita cuba tengok MC ya. MC dia menurun, lepas tu capai minimum dan kemudian dia meningkat. Okay, so itulah dia bagi MC ya. Okay, jadi sekarang maklumat yang diberikan, kos tetap. Kos tetap dekat sini dia tulis TFC. TFC bahasa English tu panggil apa? Lufil. Total fixed cost. Okay, thank you. Ya, total fixed cost. Maksudnya ini adalah jumlah kos tetap lah. Dan dia sudah bagi tahu bahawa jumlah kos tetap dia adalah sebanyak 120. So, ingatlah sudah kata ini kos tetap. Jadi, bermaksud dia adalah sentiasa sama dengan 120. Okay? Okay, kita sambung. Berdasarkan jadual di atas. Dia minta A. Okay, kita tengok soalan A tu. Dia nak cari apa? Satu Roman? Jumlah kos. Dia nak cari TC. Okey. Sekarang saya nak tanya. Dekat sini sebenarnya nak cari TC tu. TC ada beberapa rumus yang you orang sudah belajar. Okey, sila bagi saya satu rumus TC. Dan TFC tambah TVC. Okey, thank you. TFC tambah TVC. Ya, itu rumus TC. Selain daripada itu, apakah rumus TC lagi? AC darab Q. Yes, good. AC darab Q. Kan you belajar AC sama dengan TC bahagi Q kan? Jadi sekarang saya tanya TC. Okay? Jadi guna AC darab Q lah. So ada dua rumus ini. Okay. Tetapi sekarang kalau kita rujuk balik soalan itu. Okay. You cuba tengok. Dia nak you cari TC. Ada TFC kat sini. Masalahnya. Dia bagi apa? Kita nak cari TVC. Sini tak ada. Kita hanya ada MC sahaja. Jadi sekarang kita tengok semula. Apakah rumus MC sekarang? Rumus MC perubahan TC bahagi perubahan Q. Okay, thank you. Perubahan TC bahagi perubahan Q. Okay, jadi sekarang walaupun you kata, Miss, rumus TC yang saya belajar setakat ini hanya ada dua ini sahaja. Tetapi disebabkan sekarang soalan dia tak ada, dia hanya ada TFC. Dia tak ada TVC. Lepas tu dia ada Q. Tapi dia tak ada AC. Maksudnya kita kena fikir rumus yang selain daripada dua ini. Okay, jadi sekarang dalam soalan itu sebab dia ada MC. Jadi terpaksalah kita guna yang ini. Okey, sekarang saya nak tanya. You tahu bahawa MC sama dengan perubahan TC bahagi perubahan Q. Okey, jadi sekarang saya nak tanya. Okey, katakan sini saya nak tambah kolom TC ya, katakan. Okey, apabila output sifar, TC sini sebenarnya berapa? You kata bahawa TC sama dengan TFC tambah TVC. Sekiranya output kita adalah sifar. Output kita sifar ya. Kosong. TVC jadi berapa? Sifar. Ya, kenapa sifar? Sebab tak guna sebarang bahan dan barang Bahan apa tu? bahan input berubah. Ya, sebab apabila you tak keluarkan sebarang output, you memang tak akan guna sebab you nak keluarkan output. You mesti ada input kan? Jadi sekarang you tak keluarkan output, bermaksud input berubah masa itu tidak digunakan. Apabila tidak digunakan, maka TVC kamu akan jadi sifar sebab kita tak pakai input berubah apabila output dia sifar. Okey? Dan input berubah tak guna, jadi dia ada kos yang ditanggung lah. Tetapi apabila output sifar, kita kena tanggung kos tetap.
Berapakah kos tetapnya? Wong. 120. Kenapa you dah 120? Sebab kat soalan tu 120. Ya, soalan TFC. sudah bagi. Ya, betul dekat sini. TFC 120. Okey, jadi dekat sini you tahu bahawa TC sama dengan TFC tambah TVC. Okey, kita sambung rumus ini. Okey, TFC kita 120. TVC kita sifar. Maka TC kita adalah RM 120. Itu adalah pada output yang sifar. Sini akan jadi 120. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Kita cuba tengok ya. Okey, MC ini kita guna MC yang sekarang yang ini kita gantikan 30. Perubahan TC bermaksud kita akan guna TC1 tolak TC0 perubahan Q. Q1 tolak Q0. Okey, jadi sekarang TC1, ini yang TC1. Kita nak cari ini berapa, kita tak tahu. Jadi kita tulis balik TC1. Pada masa itu TC0 kita 120. Jadi gantikan 120. Q kita pada masa itu yang baru punya Q 1. Okey, dan lepas itu sini kosong. Jadi selesaikan kita akan dapat 30 sama dengan TC1 tolak 120. Sebab bahagian sini bahagi 1 memang jadi 1 kan. Jadi nak jadikan TC1 itu kita akan guna 30 tambah 120. Maka TC yang baru kita sama dengan tambah je RM 150. Jadi sini, tadi saya tanya, berapa ini kan? So, bermaksud ini akan jadi 150. So, bermaksud pengkiraan yang anda tunjukkan, anda kena tunjuk pengkiraan yang macam ini. Okey, boleh ya. Jadi, Miss akan sediakan satu jadual yang baru. Okey, sebab yang ini adalah soalan A1 Roman kan? Okey, A1 Roman. Okey, so kita pun sediakan jadual dia. Okey, jadual dekat sini yang ini adalah Q, ini adalah TC. Okey, jangan lupa kurungan unit. Dia pakai unit ke dalam soalan tu? Yes, guna unit dan untuk TC kurungan RM. Kita tengok semula dalam soalan itu Q dia mula 0, 015. Jadi kita pun senaraikanlah. 0, 1, 2, 3, 4, 5. TC tadi sudah kira. Apabila output sifar, TC kita 120. Kalau output 1, TC kita 150. Pengiraan dia dekat mana? Tunjuk yang ini. Okey, tunjuk yang ini. Tunjuk pengiraan MC ini sehingga you dapat TC1. Pengiraan ini tunjuk satu kali sahaja. Tak perlu banyak. Ada rumus pengiraan, jawapan hingga yang ini. Untuk jawapan yang selain daripada ini, semua anda hanya terus masukkan ke dalam jadual sahaja. Okey, jadi sekarang sila bagi saya jawapan anda. 175. Okey, sambung. 193. Okey. Lagi? 216. Okey, lagi? 245. Okey, good. Itulah jawapan dia. So, jawapan semua sini sudah tepat. Okey, sekarang kita sambung soalan yang seterusnya. Okey, selain daripada jumlah kos, dia juga tanya dia nak cari TVC. Okey, so tadi anda pun sudah tahu bahawa TVC, kan saya ada bincang kan? Tengok semula rumus dia. Yang ini. Jadi daripada rumus ini, sila bagi tahu saya apakah rumus TVC? TVC. Apa tu? TC tolak TFC. Okay, thank you. Sama dengan TC tolak TFC. TC tadi kita sudah ada pada asal dia, okay. Anda boleh tunjuk mana-mana satu. You nak guna 150 pun boleh, you nak guna 120 pun boleh. Okay, kalau katakan you ambil 150. 150 TFC kita sudah tahu dia sama dengan 120.
maka TVC kita sama dengan RM30. Okey, jadi untuk jadual TVC ini, okey, kalau pelajar nak terus sambungkan kat sini pun boleh ataupun you nak buat jadual yang baru pun boleh. Okey, jadi Miss akan terus sambungkan dekat sini lah. Okey, ini adalah apa? 2 Roman kan? So Miss pun tulis juga. Okey, 1 Roman, 2 Roman. Okey, jadi ini saya tulis TVC kurungan RM. Okey, jadi tadi soal bagi tahu ini adalah sama dengan 30 dan yang asalnya tadi pun sudah jelaskan sebab kita kata apabila output sifar, TVC kita akan jadi sifar juga sebab kita tak menggunakan sebarang input berubah pada masa tersebut. Jadi sekarang saya nak minta Lilian bagi saya jawapan anda berkaitan dengan TVC. 55, Okey. 73, Hmm. 96, Hmm. 125. Okey. Juga sama rumus pengiraan tunjuk satu kali. Inilah pengiraan dia. Rumus dengan pengiraan dia. Jawapan yang lain terus masukkan ke dalam jadual. Okey, bagi pelajar yang sediakan jadual yang baru, dia tak gabungkan jadual macam ini, pastikan you ada tulis TVC dan kuantiti. Kalau anda tak tunjuk kolom untuk kuantiti ini, hanya jadual sebelah sini sahaja. You hanya tulis TVC, you buat jadual yang macam ini sahaja. Langsung tak ada markah. Salah semua. Pastikan dia mesti match dengan kuantiti punya. Okey, so itu adalah TVC. Okey, soalan yang seterusnya. Ini. Dia minta cari kos berubah purata AVC. Okey, kita cuba tengok. Apakah rumus AVC? TVC bahagi kuantiti. Okey, TVC bahagi Q. Jadi sekarang pun sama, kita tunjuk mana-mana satu pengiraan tapi jangan ambil yang kosong punya lah. Kita ambil yang 30 punya contoh. Okey, jadi sama dengan 30 bahagi 1. So AVC juga sama adalah RM. Pastikan anda tunjuk rumus pengiraan dan jawapan ini sebab ini diberi markah. Ini A. Sekarang saya sambung 3 Roman. Okey, boleh gabungkan dengan jadual tadi ya, tak ada masalah. Okey, ini unit, ini RM. Okey, tadi kita cuba tengok ya, AVC yang kita tunjuk adalah pada output 1, 30. Jadi sini akan jadi 30. Apabila output kita adalah sifar, AVC kita berapa? Dash. Ya, dia akan jadi dash. Ingat jangan letak kosong lah. Once you letak kosong, jawapan anda sudah salah. Sebab kalau tengok yang ini, kita guna kosong bahagi kosong. Kalau you tekan calculator, dia akan jadi net error. Jadi letak dash ya. Okey, yang seterusnya pun sambung. Okey, Syahira Saiful bagi saya jawapan anda. 27.5, Okey, lagi? 24.33, Ya, ingat bagi 2 tempat perpuluhan ya. Sambung. 24, 25. Okey, yes. Itu adalah jawapan untuk AVC. Okey, dah selesai dah. Sekarang dia soalan yang seterusnya dia nak minta kita cari AC. Okey. Apakah rumus AC? TC bahagi Q. Ya, TC bahagi Q. Kita tengok semula rumus ini. Tadi sebenarnya Miss pun sudah bagi tahu punya. Kan ini TC sama dengan AC darab Q. Nak cari AC, maksud kita guna TC bahagi Q. Dia boleh pusing-pusing je. Okey, jadi sekarang kita guna TC bahagi Q. Okey, TC bahagi Q. Kita guna yang ini. 150 bahagi 1. 150 bahagi 1. Jadi sama dengan RM 150 juga. Okey, so ini adalah pada output yang pertama. Jadi kita pun letak output yang pertama 150. Ini AC ya, kurungan RM. Okey, bagi saya jawapan yang ini. Dash. Ya, dash ya, bukan kosong ah. Kalau kosong tu salah. Okey, adalah sambung 150 kemudian
87.5. Okey. Lagi? 64.33. Sorry? 64.33. Okey, lagi? 4. Okey, lagi? 9. Yes, 49. Okey, jadi untuk soalan A, okey, kita cuba tengok semula. Okey, untuk soalan A itu pastikan jawapan anda, okey, ada yang ini. Okey. Lepas itu di mana kita tunjuk TC dengan TVC. Lepas itu yang ini juga. Jangan lupa dia bukan 3 Roman saja, dia ada 4 Roman sekali. Okey, di mana you kena tunjuk ada AVC dengan AC juga. Okey, pastikan. Okey, ini penting saya guna yang merah. Pastikan ada rumus, ada pengiraan. Ini hanya tunjuk satu kali sahaja. Jawapan lain semua masukkan ke dalam jadual macam ini. Kalau ada tempat perpuluhan punya ada 2 bagi 2 tempat perpuluhan supaya jawapan anda lagi tepat. Ingat ya, jawapan ekonomi kita hanya ambil kira yang ada 2 tempat perpuluhan sahaja. So itu adalah untuk soalan A. Okey, kita sambung. Soalan B. Lakarkan kelok. Okey, dia nak kelok apa? Dia nak TFC. Dia nak AVC. Dan dia juga nak AC. Dia hanya nak 3 kelok ini sahaja. Jadi pada raja yang sama, kita akan gabungkan ketiga-tiga kelok ini. Sebab kalau berdasarkan video yang Miss ajar, okay, yang pertama ini, biasanya saya gabungkan TC, TFC dan TVC kan. Saya buat satu raja. Okay. Yang ini pula, okay, biasanya satu grup. AC, AFC dan juga AVC. Ini pun Miss buat satu grup. Tetapi sekarang, kita kena jawab ikut kehendak soalan. Memandangkan soalan, dia kata dia nak TFC, AVC, AC. Jadi kita jawab sahaja. Okey, kita akan sediakan kelok. Okey, jadi sekarang cuba tengok ya. Ini soalan B. Okey, sediakan paksi Y serta paksi X. Jadi paksi Y ini, okey, kita labelkan cos. Ataupun you boleh tulis C pun boleh. Okey, kalau tak nak tulis cos, tak apa. Okay, you boleh tulis C. Okay, which is stand for cos kurungan RM. Cos itu maksudnya dia merangkumi semualah sebab you cuba tengok. Soalan tadi tu, tengok belakang semua C. C, C. Jadi anda boleh letak cos sahaja. Okay, dan kemudian asalan, jangan lupa ini asalan. Dan paksi S ini kita akan labelkan Q, iaitu output ataupun keluaran pun boleh. Dan jangan lupa kurungan unit. Okey, jadi sekarang soalan itu dia minta kita lakar TFC. Okey, jadi kita pun lakarlah, kita tengok TFC kita. Mana TFC? Soalan dia. TFC prima adalah sebanyak 120. Okey, jadi kita pun lakar TFC kita 120. Okey, agak-agak 120 kat sini lah. Dan TFC dia adalah sama pada setiap tingkat output. Jadi dia akan jadi sedemikian. Okey, garis lurus dan jangan lupa labelkan. Okey, TFC. Okey, pendekkan sikit lah. Okey, dan labelkan TFC. Okey, itu saja untuk TFC kita. Okey, seterusnya soalan dia juga minta kita lakar apa, kita tengok ya. Dia nak AVC dengan AC. Okey, kita cari jadual kita. Mana AC dengan AVC. Ini bukan. Ini TC dengan TVC. So, kita bukan tengok yang ini. Ya, kita tengok yang ini. Ada AVC, ada AC. Okey, sekarang Miss akan lakar kelok AC dulu. Okey, cuba tengok ya. Pada Abu Sifa, dia dash. Kita tengok bentuk kelok AC. Okey, ataupun saya nak tanya. Apakah bentuk kelok AC? Macam U-shape. Yes, U-shape. Kalau you belajar kelok AC dengan AVC, kedua-dua berbentuk U-shape macam ini punya. Okey, tetapi sekarang kena ingat, anda lakar raja berdasarkan maklumat yang sedia ada dekat sini. Dalam video yang Miss ajar itu memang dia berbentuk U-shape, tetapi kita cuba tengok ya. Pada bulannya kelok AC, kita tengok dia menurun. 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 Menurun lagi. Lepas itu, kita tak tahu sama ada itu titik minimum ke dia meningkat. So, bermaksud you punya kelok AC itu, you hanya tunjuk
tengok dia semakin menurun kan. You hanya tunjuk part ini sahaja. Dia hanya turun macam ini. Yang meningkat itu tak ada dekat sini. Sebab kita melangkah berdasarkan jadual ini. Okey. Dan ingat, pada output sifar dia tak ada je. Output pertama dia mula dengan 150. Okey. Jadi sekarang sini 120 kan. Bermaksud 150 itu ada kat atas lah. Okey. Dekat sini asalan dia tak ada. Okey. Dan tadi kita punya kuantiti itu dia sehingga unit keberapa kita cuba semak. Sehingga 5 saja kan. Okey. Jadi okey, anda boleh buat dotted line ya sini ya. Sehingga 5 sahaja ini. Okey. Kemudian kilo AC kita cuba tengok dia semakin turun. Okey, sampai sini 49 kan. Okey. So anda pun tunjuklah mula dengan 150. Mungkin apa pertama itu mula kat sini lah. Dia turun sampai sini. Okey, jadi Miss pun akan tunjuklah. Okey. Kilo AC ya. Sini 150. Agak-agak lah sampai sini berhenti. Dan labelkan ini adalah AC. Kalau katakan you tanya, Miss, kita nak tulis apa-apa angka ke? Okey, you cuba tengok. Kalau nak tulis pun, sini 5. Sampai 5 saja kan? Sini 49. So, you boleh buatlah. Kita anggap itu adalah titik minimum dah. Okey, jadi sini, you boleh buat dotted line. Anda boleh labelkan sini 49. Okey, so itu adalah untuk AC. Okey, kita cuba tengok untuk AVC pula. Okey, tadi Miss pun sudah bagi tahu. ABC juga sama, dia berbentuk U. Okey, kita cuba tengok. Turun, turun, turun. Kemudian dia meningkat semula. So, bermaksud kilo ABC yang you tunjuk U sampai minimum, kemudian dia naik sikit. Macam ini. Okey. Okey, sekarang Miss tunjuk ya, ABC kita. Cuba tengok pada output pertama itu dia adalah 30. Okey, so sini 49 kan. So output 30. 30 itu bermaksud dia akan jadi lagi bawah lah daripada 49 tu. Okey, so macam ini bawah dia. Okey, dia akan jadi ini mencabar sikit lah. Macam ini, kemudian dia naik. Okey, jadi Miss akan tunjukkan ini kira minimum dah, kemudian dia naik. Okey, dan jangan lupa ini adalah A, B, C. Okey, jadi sekarang kalau katakan you nak tunjukkan, okey, dia punya point itu, okey, kan sini 25 kan? Okey, anda boleh tunjuk pada output yang kelima, dia adalah 25. Sini 25. So, bermaksud titik minimum itu berada di sinilah 24. Okey, walaupun you kata, Miss, kenapa pelik dia tak sampai atas, kita naikkan semua ABC, ABC berbentuk U. Tak apa, kita langkah berdasarkan maklumat yang telah disediakan itu. Okey, cuba yang ini dia berlainan sikit lah. ABC dia turun sampai sini minimum, kemudian dia naik. Jadi pastikan you tunjuk ABC itu turun sampai minimum, kemudian dia sudah meningkat dah. Okey, so itu adalah berkenaan dengan keseluruhan bagi soalan 3 di mana Miss telah bincangkan pengiraan, bagi rumus pengiraan dan juga tunjukkan lakaran rajah. Okey, apa yang Miss nak bagi tahu berkaitan dengan subtopik ini, pastikan anda sudah hafal semua rumus-rumus inilah. Okey, bukannya rumus ini saja, ada banyak rumus lagi. Okey, sebab rumus ini sangat penting. Kenapa saya kata demikian? Okey, nanti anda masuk bab 6 kan, you akan jumpa semula rumus-rumus ini. So, bermaksud bab 5 itu sebenarnya dia merupakan asas kepada bab 6. Okey, bab 6 itu bukan bab yang senang ya. Jadi, kita kena pastikan you dapat kuasai bab 5. Okey, hafal rumus-rumus tersebut sangat penting. Okey, sesekali sajalah untuk tutoran kita hari ini. Okey, jadi boleh bersuratlah, boleh live meeting. Okey, kita jumpa lagi ya. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye-bye.